Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk hari ini kita akan sambung bahagian tangan. Bahagian tangan, so anda dah boleh standby dah pola. Dekat depan saya ni pun dah ada dah pola, okay, dan juga arahan. Pastikan anda dah standby. Begitu juga dengan kertas pola. Pastikan anda dah standby kertas pola, gunting. Kena ada gunting untuk tangan pelik ni. Sebab nanti kita akan buat potongan pada bahagian tangan dia lepas kita dah siapkan pola. Jom kita mulakan pada apa yang perlu kita buat dahulu untuk kita hasilkan bahagian tangan pelik. So, kalau anda tengok dekat dalam kita punya pola, anda perhatikan ini yang pertama. Boleh ke zoom kat sini Okay, kalau anda tengok dekat pola kita ni, kita akan buat dulu. Okay, kita akan buat dahulu pada mengikut asas pola tangan. Okay, kemudian daripada asas ni kita akan bukakan dia. Okay, bukakan dia. Kita akan buat maknanya pola penuh lah. Dekat sini ini adalah pola penuh tangan untuk kedua-dua bahagian. Nanti saya akan tunjukkan. Kemudian bila kita dah buat pola penuh ni nanti, kita akan pecahkan dia. Ni dia. Kita akan pecahkan dia jadi macam apa yang saya tunjukkan dekat sini lah. Barulah kita boleh buat bahagian pelik dia. Sebab apa kita kena buat macam ni? Supaya bahagian lengan kita tu akan, bila kita buat pelik dia tu cantik. Pelik dia tu cantik dan dia ada ruang. Sebab itulah kita kembangkan dia ataupun kita buat potongan. Supaya orang kata apa, pelik tu nampak macam real, cantik. Dia sebenarnya ada dua cara. Kadang-kadang kalau kita nak buat cara yang biasa pun boleh, tetapi dia akan nampak bahagian tangan kita tu macam tertarik, tak berapa cantik. So kita akan, saya akan tunjukkanlah satu-satu nanti, bermula daripada proses pertama. So jom kita mula. Anda boleh ambil yang pertama dulu. Dekat sini ada arahan dan juga lengan asas dia. Ini kita ajar lengan yang asas. Asas yang mana depan dengan belakang kita buat sekali. InsyaAllah untuk next kelas kita akan tunjukkan lengan asas yang depan dengan belakang dia. Orang kata apa? Berbeza. Berbeza pun boleh juga. Tapi kita belajar dulu lengan asas. Bila dah pandai, dah pakar, dah orang kata apa, memang dah jadi kacang, kita akan ajar dengan yang lebih advance. Semestinya anda terus bersama dengan Tizaza. Okey. So, ini adalah kertas pola. Saya gunakan kertas pola yang baru untuk bahagian lengan ni dipakai banyak sikit lah kertas. Sebab dia ada banyak proses. Okey? Alright. So, saya akan tunjukkan satu persatu. So, ini adalah kertas pola kita. Kemudian, kertas pola ni saya nak anda lipat dua dulu. Lipat dua macam ni. Ikut berapa banyak yang kita nak gunakan untuk bahagian lengan kita. Yang atas tu nanti kita akan buat bahagian yang lain lah. Bahagian yang kita dah kembangkan. Okey. Sebab kita nak buat depan dengan belakang sekali ni. Okey, so anda lipatkan macam ni agak-agak. Agak-agak untuk kita punya bahagian lengan. Okey. So macam mana nak agak-agak kan? So anda boleh ambil tali tip, anda ukur dekat sini. Pastikan dia lebih daripada ukuran lengan kita. Kat sini saya lebihkan dalam 11 inci. 11 ke 11,5 inci. So kita lebihkan. Lipat dua macam ni. Pastikan dekat sini adalah tanda lipatan. Okay. Tadi kita punya kertas macam ni kan? Macam ni. Ini adalah dia punya panjang kertas dia. Yang ini adalah lebar kertas dia. So dekat bahagian panjang tu saya lipatkan dia ke atas macam ni. Macam tu. Okey. Kemudian kita pastikan dia menghadap arah kita lah supaya senang kita nak lukis pola kita. Okey, boleh Clear? Okey, alright. So kalau anda semua dah boleh ikut, jom kita teruskan. Tengok daripada dasar dan juga mini pola.
dasar dan juga mini pola yang kita dah sediakan. Alright? Okay, so kita tengok pola ni adalah untuk depan dan juga belakang. Kita akan mulakan dengan 01. 01. So, pastikan, nampak tak kalau dekat dalam kita punya mini pola tu, dia ada 3 tanda bulat tu. Di situ merupakan tanda apa? Tanda lipatan. So, step pertama kita mesti dapatkan tanda lipatan dahulu dekat sini. Yang tadi saya dah lipat. Okay, nampak? Dekat sini yang kita dah lipatkan. Okay, kita dah dapatkan tanda lipatan, baru kita boleh mula buat pola tangan kita. Okay, so kita tengok rujuk pada dasar 01. 01 labuh tangan. Okay, 01 labuh tangan. So, pertama sekali, untuk bahagian tangan, kita tak boleh nak mula daripada hujung kertas. Kita tak boleh nak mula daripada hujung kertas. So, kita anjakkan sedikit. Buat garisan. Pakai pembaris L kat sini. Kedepankan sedikit. Boleh anjakkan lebih kurang dalam 4 inci macam tu. So, garis ke atas. Pastikan dia lurus. Garis. Garis je macam tu. Ke atas. Okay. Kita akan mula daripada garisan yang kita buat ni. So, pada garisan tu kita boleh letakkan titik kosong. Di sini adalah titik kosong. Macam tu. Kosong. Okey, so daripada titik kosong ke 1. Kosong ke 1 labuh tangan. Kosong ke 1 labuh tangan. So, kita tengok dekat whiteboard, berapa labuh tangan kita? Masing-masing ada ukuran masing-masing, so anda boleh tengok. Yang tak ada ukuran boleh ikut apa yang ada dekat whiteboard ni sebagai contoh. Okey, so labuh tangan saya ialah 22 inci. Untuk labuh tangan tak perlu dibahagi ataupun tak perlu ditambah ataupun tak perlu ditolak. Kita terus ambil ukuran 22 inci. So, kita ambil daripada titik kosong. Titik kosong, bawa ke bawah 22 inci. Tanda. Okey. Bila dah tanda, terus garis. Terus garis melintang. Terus garis melintang. Pakai pembaris L supaya kita dapat garisan yang lurus. So, kita garis melintang. Garis je, tak kisah panjang mana pun. Okey, so anda boleh letakkan di situ sebagai titik 1. Dekat sini adalah titik 1. Okey, so seterusnya 0 kedua. 0 kedua, ukuran bukaan tangan bahagi 2. So, kita tengok ukuran bukaan tangan kita mana? Ni di sini. Bukaan tangan saya 8,5 bahagi 2 saya dapat 4 suku. 1/4. Okey, so kita terus ambil. Dekat mana? Kita tengok dekat mini pola kita. Di mana titik 2? Okey, titik 2 berada di atas titik 1. Okey, boleh tengok dekat mini pola masing-masing. Titik 2 berada di atas titik 1. Okey, so berapa tadi yang saya dapat? 4 suku. Terus tanda. Tandakan saja daripada titik 1, 4 suku. Di sini. Untuk bahagian tangan ni, bawah tangan tu kita akan letak zip. Okey, kita akan letak zip. Dan letakkan di situ sebagai titik 2. Okey, titik 2. So, kemudian seterusnya. 2 ketiga. 2 ketiga. Okey, yang ni dia kata naikkan 1/2 inci. Kan? Bila dia cakap dekat situ, arahan dia kata naikkan 1/2 inci. Bermaksud kita kena bentukkan dia dulu.
Okay, kita kena bentukkan dia dulu. So, kita tengok kepada arahan seterusnya. 0 ke 4. 0 ke 4. 4 dekat mana? 4 berada di depan 0. Betul-betul di hadapan 0. So, arahan dia adalah untuk bahagian ni kita boleh ikut formula pangkal lengan. Formula pangkal lengan ni sebenarnya ada dekat dalam buku Nak Jadi Pakar Jahitan. Kalau siapa yang ada buku Nak Jadi Pakar Jahitan boleh tengok dekat bahagian tersebut ataupun ukuran keliling dada bahagi 8. Okey, ukuran keliling dada bahagi 8. So kita ukurlah. Kalau kat sini contoh ukuran keliling dada kita 33 bahagi dengan 8. Guna kalkulator. Guna kalkulator. So berapa? Contoh 33 bagi 8 berapa? 33 bahagi 8. 4.125. So, untuk ukuran yang saya ada, bila kita bahagikan, kita dapat 4, berapa tadi? Saya dapat 4, kalau untuk saya lah, 4.125. Okay. So, yang ni kita boleh genapkan kepada 4 suku. Dia sebenarnya sama. Kalau anda ikut formula pun sama. Ada dekat dalam buku. Jom jahit sendiri. Dan untuk anda yang ada dekat dalam kelas kita untuk hari ini, nanti dalam full nota yang kita akan bagi sekali dengan video, anda jangan risau, kita akan bagi sekali formula ni. So anda boleh ikut. Okey? Kita akan bagi sekali. Untuk yang ni anda boleh ikut dua cara ni lah. Kalau anda rasa macam kita tak nak banyak sangat kiraan, ingat sahaja formula. Sangat-sangat mudah untuk anda. Okey, so untuk saya kalau kita punya bahagian dada 33 bahagi 8, saya dapat 4 suku. Tandakan 4 suku. Tanda je. So letakkan di situ sebagai titik 4. Okey, titik 4 kita dah dapat. Bila kita dah dapat titik 4 ni, terus garis melintang ke atas. Pakai pembaris L ni supaya kita dapat garisan yang lurus. Okey, kita gariskan ke atas. Macam tu. Nampak? Okey, so kita dah dapat dah titik 4. Kita tengok arahan yang seterusnya. 0 ke 5. 0 ke 5. Ukuran keliling dada bahagi 4 tambah suku inci. Ukuran keliling dada bahagi 4 tambah suku inci. Kalau anda perhatikan kat situ, 5 berada di mana? 5 tu berada di atas titik 4. 4 ni kat bawah kan? So 5 ni atas dia. Dekat sini. Kita nak cari yang dekat sini ni. Titik 5 ni macam mana? So, arahan dia kata 0 ke 5. Anda perasan tak? 0 dia kat sini. Yang kita nak cari ni 5 kat sini. So, nanti saya akan tunjuk. Kita kena letak tali tip tu serong. Serong. Okey. Jom kita buat. Kita tengok arahan dia satu-satu. Pertama sekali, ukuran keliling dada bahagi 4. Mula-mula kita buat dulu. Ukuran keliling dada bahagi 4. Tengok dada kita tadi. Contoh yang saya ada. 33. Bahagi 4 saya dapat 8 suku. 8 suku. Okey? So, cara dia adalah, tengok dekat sini. Daripada titik 0, serongkan dia. 8 suku. Dekat sini kena betul-betul jangan terkurang. 8 suku tanda. Nampak? Cara guna tali tip. Ujung tali tip ni. Okey, hujung tali tip. Kemudian daripada titik yang kita dapat ni tambah suku inci. Macam tu. Okey, tambah suku inci. So, bila kita dah dapat, gariskan serong macam ni. Pastikan tepat bahagian ni pastikan tepat untuk mengelakkan kita punya bahagian ketiak, bila kita nak cantum badan dengan bahagian lengan ni, untuk mengelakkan daripada dia punya bahagian tersebut
tak sama. Kita tengok nanti tiba-tiba bahagian lengan dia kecil, tak ngam. So inilah cara dia. Tak perlu nak ukur bahagian depan dengan belakang untuk bahagian tangan. Gunakan formula yang kita tunjukkan ni. Okey, boleh Right, so kita letakkan di situ sebagai titik 5. Cikgu boleh ulang lagi tak? 5. Cikgu. Okey. Seterusnya. Okey, anda nampak tak bila kita dah dapat titik 5, apa yang perlu kita buat? Bila kita dah dapat titik 5, titik 2 pun kita dah dapat, so kita cantumkan. Kita cantumkan yang tadi. 2 ke 5, cantumkan dulu. Sebab kita dah dapat bahagian tersebut, gunakan pembaris curve ni. Pastikan cara kita nak guna pembaris curve, gunakan yang bahagian yang saya tunjukkan macam ni. Lengkungan dia tu. Gunakan lengkungan yang betul. So kita cantumkan 2 ke 5. Macam tu. Okay. So bila kita dah cantumkan 2 ke 5, baru kita boleh ambil yang tadi tu. 2 ke 3, naikkan setengah inci. Dekat sini, naikkan setengah inci. Okay. Dan pakai pembaris curve untuk kita bentukkan dia. Macam ni, letak pembaris dia. Serongkan. Kemudian yang bahagian bawah ni kita lorekkan, kita akan buang. Bahagian bawah ni kita lorek. Ni nanti masa potong pola kita buang. Kita dah tak guna. Okay? Alright, so kita tengok proses yang seterusnya. 0 ke 5 tadi dah selesai. Sekarang lubang ketiak pada pola kita ni. Okay? Tengok arahan seterusnya A. A titik tengah 05. Kita nak cari A titik tengah 0 ke 5. So anda boleh gunakan tali tip. Okay, anda boleh gunakan tali tip, letakkan dekat 0 dan juga 5 macam ni. Kemudian lipatkan dia. So kita akan dapat titik tengah. Nampak tak? 0 ke 5 tu. Dapatkan titik tengah dekat sini. Boleh So tandakan di situ sebagai titik A. Okay. Okay, nampak? Titik A. So bila kita dah dapat titik A, kita tengok arahan yang seterusnya. B. Titik tengah 5 ke A. Ni bila kita dah dapat titik tengah, kita nak cari pula titik tengah antara 5 ke A ni. Dekat sini pun kita nak cari titik tengah. So proses dia sama, cara dia sama macam kita dapatkan titik A tadi. So tadi dia kata apa? B titik tengah 5 ke A. So kita letakkan tali tip dekat 5 dan A macam ni. Kemudian kita lipatkan tali tip kita. 5 ke A tadi. Tanda. Dekat situ adalah titik B. Okay, so kita dah dapat dah titik B. Sekarang ni kita nak cari, dia ada lagi satu titik. Dia ada lagi satu titik, iaitu titik C. Cara untuk kita nak dapat titik C, titik tengah 0 ke A. Titik tengah 0 ke A. Dekat sini pula. Yang dekat sini tadi kita dah dapat. So kita nak cari yang dekat sini pula. Okay, cara dia sama juga. Okay, cara dia sama juga. So kita ambil daripada titik A ke 0. Macam ni. Okay, dan kita lipatkan tali tip. Dan kita dapatkan titik tengah dekat sini. So ini adalah titik C. Tandakan dia. Dan letakkan di situ sebagai titik C. Okay, clear? Clear Alright.
Sikit lagi proses yang kita nak buat, kita nak lengkungkan, kita nak bentukkan lubang ketiak kita ni macam mana. So anda tengok arahan seterusnya, B ke B1. B ke B1, tengok dekat gambar raja, dekat mana B, dekat mana B1. B kita dah dapat, sekarang ni kita nak cari B1. Masukkan suku inci, masukkan. Ni kalau kita nak buat untuk bahagian lubang ketiak pada lengan kita ni, ini adalah bahagian bawah kan, bawah ni kita masukkan suku inci sahaja, tanda sebagai B1. B1. Kemudian arahan yang terakhir, C. C ke C1. Keluarkan. Ni atas bahagian kepala atas yang kita nak cantum dekat bahu. So kita keluarkan setengah inci. Daripada C, keluarkan setengah inci. Dekat sini. Tanda. Dan letakkan di situ sebagai C1. Okey, letakkan di situ sebagai C1. Okey, boleh. Dan nampak tak bila kita dah dapat dah tanda-tanda ni, kita cantumkan. Cantumkan 5 ke B1, B1 touch ke A. A pergi ke C1 dan akhirnya pergi ke kosong. Okey, anda boleh gunakan free hand. Okey, buat satu-satu daripada 5 touch ke B1, B1 pergi ke A. Okay, A ni pergi ke C1. C1 ni pergi ke kosong. Macam tu. Nampak? Boleh? Pakai free hand. Okay. So, kita dah siap dah pola asas dia. Pola asas dia kita dah siap. So, anda ada apa-apa soalan sebelum kita pergi kepada proses yang seterusnya untuk kita buatkan bahagian tangan tu dengan plate. Nama dia, kalau kita ikut nama dia puff plate. Dia puff plate kat bahagian atas. Bahagian atas. Okay, so setakat ni ada soalan. Kalau ada soalan anda boleh on camera, on mic. Lepas tu kalau anda rasa nak letakkan di ruangan chat pun boleh. Soalan-soalan yang anda nak letakkan. Sebelum kita teruskan, saya harap semua clear Kita dah sediakan nota dan kita tunjukkan step by step. Step by step kita tunjukkan kepada anda. Tak ada soalan saya harap anda dapatlah buat bahagian tangan dia ni. Tadi pun saya nampak saya tak sempat lagi nak bala WhatsApp yang bertanyakan. Ada yang dah siap tapi dia kata apa yang dia kata? Bahagian atas ni rupa dia tak jadi. Sebab apa? Kalau anda ikut step by step, insya-Allah dia akan jadi. Bahagian atas. Okey. Yang nak tengok hasil bahagian tangan ni, nanti masa potong kain nanti saya akan cantumkan. So anda nampak bahagian tangan dia memang sangat-sangat cantik. So kejap lagi saya tunjuk. Sebab kita akan potong kain, insya-Allah potong kain kita dapat siapkan pada saya rasa kita nak siapkan pada sesi pagi ni sampai habis. InsyaAllah kita akan cuba habiskan potong kain untuk sesi pagi ni.